kahin tu tadi boleh baca cilik masa depan pun juga ada elemen supernatural. Dan juga syair tu tadi memukau manusia dengan kata-kata syair dia semua. Ada orang mempunyai elemen supernatural, sebenarnya dia tak perasan. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton-penonton di media sosial YM Podcast dan Yayasan Maghfirah. Hari ini adalah julung-julung kalinya episod pertama YM Podcast, santai, berhikmah dan kontemporari. Jadi YM Podcast ini adalah satu podcast terbaru yang dibawakan khas oleh Yayasan Maghfirah YM. Jadi kita hari ini akan mengupas beberapa ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, dan khususnya pada episod hari ini kita nak cuba mentadabbur surah Ad-Duha. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya Ibrahim dan saya Khairul Adam, yang akan menjadi host pada malam ini. Dan panel yang kita jemput khas pada malam ini adalah Al-Fadhil Dr. Sanusi Azmi, Duta Yayasan Maghfirah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Macam mana Ustaz perjalanan kat sini Ustaz? Alhamdulillah, datang tadi tak berapa jam. Alhamdulillah. Biasanya kalau nak masuk Bangi ni jam. Oh. Tapi ni Alhamdulillah okey. Alhamdulillah. So maksudnya jangan bersedih lah kalau jam. kenalah hikmah tu. Jangan kena yang kata-kata hikmah tu. Jadi hari ni kita ada satu topik yang kita nak bincang. Apa topik kita? Topik kita berkaitan yang saya kira sangat dekat dengan masyarakat kita lah. Biasa orang sebut ni dia berkaitan dengan rezeki. Kan? Tapi kalau kita nak tadabbur lagi mungkin lebih daripada tu. Iaitu berkaitan dengan tadabbur surah Ad-Duha, insya-Allah. Surah Ad-Duha. Jadi kita sebelum kita mulakan, kita nak jemputlah Ustaz. Nak dengar juga sebenarnya alunan merdu suara Ustaz ni. Biasa kita dengar Ustaz kalau Ustaz bercakap dekat dalam talk show ke, dekat ceramah ke, Ustaz bercakap. Tapi kita nak dengar Ustaz bertaranum pula. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, baik. Yang ni jarang saya baca Quran di hadapan khalayak Tapi kita cubalah Billahi ta'ala. Insya-Allah. Insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya-Allah. Merdu sungguh Ya. Allah. Patut saya masuk pertandingan tu. Allah. Sejuk rasa bilik ni sebenarnya. Tadi rasa macam panas. Betul. Okey, surah Ad-Duha. Mungkin Ustaz tentang surah Ad-Duha ni mungkin Ustaz boleh ceritakan sebab turun. Kita nak tahulah Quran ni asbabun nuzul lah, ilmu asbabun nuzul kan, apa ni sebab turun ayat Quran ni. Mungkin orang dah biasa dengar kan surah Duha ni, tapi orang tak tahu apa sebab Allah Taala turunkan khusus surah ni untuk Rasulullah. Apa dia Ustaz? Salam. Baik. Terima kasih Pak Ibn Adam. Dia sebenarnya betul juga yang dikatakan tadi, ramai orang tak tahu. Sebenarnya Wad-Duha ni, kalau siapa yang belajar ilmu asbabun nuzul, dia ada 3 sebab penurunan yang berbeza. 3 sebab penurunan. Maknanya nanti orang akan tanya kat dia, boleh jadi ke
dia turun 3 kali ke sebab satu sebab kan. Dia boleh jadi juga ada 3 sebab, satu penurunan, boleh jadi juga dia turun 2-3 kali, ada juga yang berpandangan macam tu. Tapi ini yang saya kongsikan. Yang pertamanya Syekh Tantawi kata dia diturunkan disebabkan kerana Rasulullah SAW berasa tidak sihat. Lalu dia tak bangun 1 malam, 2 malam begitu. Kemudian pada hari seterusnya ada seorang wanita ejek Rasulullah. Dia kata kepada Rasulullah, tarakaka syaitana. Syaitan kau telah meninggalkan kau. Ganas lah bahasa dia. Dia panggil setan. Dia panggil Jibril panggil setan. Dia boleh troll Jibril tu. Dia troll Jibril, dia kata setan kau telah meninggalkan kau, lagilah stres. Sebab Rasulullah memang dah berkehendak kepada wahyu tu, dia rindu pada wahyu, tiba-tiba kena ejek begitu. Allah Ta'ala pun turunkan ayat. Allah Ta'ala kata Allah tidak ma wadda'aka rabbuka, ayat 3 tu, Allah Ta'ala tak meninggalkan kau. Itu yang pertama. Yang keduanya, ada lagi kisah yang menarik, disebutkan juga dalam tafsir, iaitu Rasulullah ni dia ada orang suruhan. Nama orang suruhan dia Khawlah. Khawlah ni bila wahyu tak turun beberapa ketika, Rasulullah tanya kepada Khawlah, kenapa wahyu tak turun dah? Mana Jibril tak datang ke rumah aku? Lalu tak lama lepas tu, Khawlah ni kerja dia membersihkan rumah Rasulullah. Bila disapu bawah katil Rasulullah, terjumpa seekor anak anjing yang mati. Yang ni jarang orang dengar. Siapa pula yang jarang bangkai anjing mana datang, kita tak tahu, tak didetailkan, tak dijelaskan, tapi ada. Lalu ini yang mungkin juga menjadi punca kepada tidak hadirnya malaikat itu ke rumah baginda Nabi juga, ataupun dia disebutkan oleh ahli tafsir. Selepas daripada itu turun surah Al-Duha. Yang ketiganya pula adalah mengenai tentang yang ni adalah jelas. Yang ketiga ni jelas memang wahyu tidak turun seketika. Lalu ada orang kafir kata qad qalaka rabbuk, maknanya Tuhan kau dah tak suka dengan kau. Macam tu Yang ni sebenarnya kasar. Sebab kerinduan kita nak macam kita dah suka dengan seseorang. Anam dah suka dengan seseorang lah. Adulah, Tiba-tiba dia tak nak cakap dengan kita. Dah lah dia tak nak cakap dengan kita. Orang pula kata dia tak suka dah dengan kau. Macam tu. Koyak. Jadi lagilah kita stres. Jadi itu antara 3 lah yang disebutkan oleh Syekh Tantawi dalam tafsir dia, menyatakan tentang sebab penurunan. Sebab kadang kita kena mention juga, sebab nak faham konteks ayat tu kadang-kadang orang tak tahu apa jelas. Ni cerita-cerita dia yang dinyatakan oleh ulama dalam tafsir mereka. Jadi maksudnya pada waktu terputus tu, maksudnya Rasulullah tu memang betul-betul rasa sedih dan down sangat-sangat lah sebenarnya. Yelah, sampai diejek macam tu. Sampai diejek kan. Boleh katakan Jibril tu setan. Itu Rasulullah rasa Ummu Jamil nama dia, isteri kepada Abu Lahab. Sepatutlah. Sebab itulah Ummu Jamil ni pun Allah Ta'ala sifatkan dia sebagai hammalatul hatab, nanti kan dalam surah Tabat Yadah. Kerana sikap dia memang orang kata macam orang masak sate, ada tukang bakar. Dia ni semua mulut puaka lah. Dia bakar lagi keadaan tu. Bakar keadaan tu lagi bertambah sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. So jadi kita nak tengoklah satu-satu ayat tu macam mana, apa yang dimasukkan dengan setiap ayat tu, Ustaz. Ayat pertama dan seterusnya tu, Ustaz. Baik. Okey, kalau kita tengok satu persatu, Allah Ta'ala mulakan dengan wadduha, kemudian Allah Ta'ala kata wal-laili idza saja. Yang ini ada keunikan ayat Quran. Kerana dalam beberapa ayat Allah Ta'ala bersumpah. Ini yang dihuraikan oleh ulama, kenapa pula nak kena sumpah pada awal ayat. Dan kadang-kadang sumpah pada awal ayat ni dia saling menggunakan 2 elemen yang berbeza. Tengok wadduha adalah waktu duha, wal-laili pada waktu malam. Kalau kita tengok ayat sebelum tu pun wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla, pada malam pada siang. Jadi dia guna 2 elemen berbeza. Kenapa tu, Ustaz? Kenapa maksudnya, apa kaitan sebenarnya waktu duha, waktu siang, malam tu? Ini menarik. Yang ni sebenarnya dia ada 2 huraian yang berbeza. Yang pertama, bila wahyu tak turun tu, kita gambarkan ataupun sebagai mufassir macam Fakhr Razi kata, wahyu tak turun tu, duha ni macam cahaya yang terbit. Maknanya dalam kegelapan lama wahyu tak turun tu, tiba-tiba dia turun dia datang cahaya yang menyinar, macam itulah wadduha wal laili idza saja, dan datang malam yang tenang.
pandangan ataupun penafsiran moden yang ni yang saya suka daripada Nu'man Ali Khan. Dia punya huraian cantik. Sebab dia datangkan konteks macam waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari lepas dah terbit tu sehingga dia tegak matahari tu, maknanya waktu panas yang pagi tu. Waktu awal pagi tu sebenarnya waktu yang kita sangat sibuk. Macam orang keluar pergi kerja kan. Kalau kat Bangi ni roundabout tu dah jam. Cari rezeki. Orang pergi sekolah. Kalau pagi tu, kalau saya nak pergi sekolah, ya Allah, kalau saya duduk kat rumah tu, saya dah siap-siap duduk dalam kereta. Kerana kalau saya tunggu dalam rumah, saya tak boleh serabut budak-budak. Yang ni tak jumpa stokin, yang ni tak jumpa tali pinggang. Jadi biar dia tanya mak dia kat mana. Kalau tanya kita, lagi kita serabut. Jadi kita tunggu dari siap-siap dalam kereta. Wadduha ni waktu yang serabut. Jadi Nu'man Ali Khan kata, walaili idza saja, keserabutan tu akan datang ketenangan. Saja tu maksudnya sakan. Sakan ni maksudnya tenang. Ataupun zalamnya makin menggelap. Maknanya, dalam keserabutan Rasulullah tu wahyu tak datang, akan datang ketenangan malam itu tadi. Maknanya, gambaran Nu'man ni cantik. Maknanya keserabutan yang Rasul datang, nanti Allah Ta'ala kata akan datang waktu ketenangan. Sama macam kehidupan kita, ada saat-saat kita akan serabut. Betul tak? Mana serabut ni, ada orang hari-hari serabut. Kata macam tu. Tapi Allah Ta'ala janji akan datang ketenangan. Dan Allah Ta'ala letak ayat yang ketiga, Allah Ta'ala tak pernah tinggalkan kau. Ini 3 ayat ni sangat menarik bagi orang yang tengah down. Macam yang tengah viral tu, awak down. Kami tak down. Awak down langsung orang. Saya ada Al-Quran. Kita tambah kat situ. Kerana kalau macam mana stres sekalipun, macam-macam datang, kita kena ingat Allah Ta'ala tak pernah tinggalkan kita. Jadi maksudnya sama Ustaz. Bila Ustaz terangkan setiap apa yang malam tu keserabutan akan datang ketenangan. Saya teringat dengan satu ayat Quran, setiap kesusahan bersamanya ketenangan. Sama tak? Nanti dia akan relate. Ayat surah tu adalah ayat tu ada dalam surah Insyirah, Alam Nashrah kan. Dia relate sebenarnya nanti. Kalau kita tengok sebenarnya Allah Ta'ala menyejukkan, memujuk Rasulullah. Allah Ta'ala akan kata inna ma'al usri yusra. Nanti kesusahan tu akan datang kesenangan. Mana awal-awal bersusah-susah dahululah. Senang kemudian. Maksudnya langit tak selalu mendung. Betul. Bunga mungkin bukan sekuntum. Dalam keadaan sekarang ni panas ni. Jangan. Tinggal lagi. Mana. Isu tak selesai lagi. Banyak lagi. Kita ada kupas. Baik, insyaAllah. Okey. Bila Allah Ta'ala kata mawadda'aka rabbuka wa ma qala, ini adalah satu pujukan. Dan untuk diri kita, kalau kita berada dalam keadaan stres macam mana pun, ayat pertama sampai ayat ketiga ni menenangkan kita. Maknanya kesusahan semuanya akan datang ketenangan. Jangan lupa Allah Ta'ala bersama dengan kita. Allah Ta'ala wa ma qala ni pun penting juga. Tengok maksud yang ketiga ni, wa ma qala ni maksudnya Tuhan kamu tidak pula membencimu. Kadang-kadang kita stres macam-macam. Kita rasa semua benda dah tak suka dengan kita. Bukan makwa kita je yang dah tak suka kita. Macam semua orang, semua dah salah. Semua salah. Kucing pun salah. Yang tak ada kena-mengena dengan dia pun salah. Tak kena macam tu. Yang ni kita kena faham. Macam mana jauh sekalipun. Saya ingat saya cerita satu kisah. Di USIM, kita ada buat macam bingkil untuk golongan yang kembali insaf. Kembali insaf ni macam golongan-golongan yang dulu dia bekerja di lorong-lorong. Ada golongan-golongan yang maknya macam ni. Ada USIM buat. Jadi macam pemulihan kan? Macam pemulihan sikit. Dia macam bengkel lah. Tak adalah kita kata pemulihan macam tu. Bila mereka meluahkan perasaan, sebenarnya kita tahu kadang-kadang masyarakat dah tak suka. Masyarakat kan kita mana rendah kat diorang. Dia orang stres. Kalau kita buat macam tu, sebenarnya kita menjauhkan mereka daripada Al-Quran. Itulah menyebabkan diorang lagi tak nak dekat dengan Islam. Lagi dia jauh. Jadi kita ingatkan pada mereka perkara ni. Macam mana manusia tak suka, jangan tinggal solat. Kerana dalam kesusahan macam tu pun Allah Ta'ala tak pernah membenci kita. Kena kembalikan kepada manusia. Wa ma qala ni Allah tak pernah benci kita. Kesusahan yang datang tu sebenarnya barangkali untuk memelihara kita. Kalau kita senang pun barangkali akan lagi jauh daripada Allah Ta'ala. Barangkali elok juga susah supaya kita kembali kepada Allah tu tadi. Yang nombor 4, Allah Ta'ala tekankan walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang ni sebenarnya Allah Ta'ala cuba setkan mind kita, setting kita supaya
Kehidupan kat dunia ni penting, tetapi akhirat itu lebih utama. Kalau orang tu dia dah meletakkan kepentingan akhirat dia tinggi sebenarnya, dia menguruskan dunia tu berdasarkan kepentingan akhirat. Kalau dia nak cari harta pun, dia tak terlalu macam tamak sampai makan rasuah, kerana dia fikir tentang akhirat. Kalau dia fikir tentang kalau katakan yang bujang-bujang ni, yang macam dekat universiti ni, lagi dia nak exam, dia meniru kan, katakan meniru. Dia akan fikir. Dia akan fikir akhirat nanti Allah Ta'ala akan tunjukkan apa yang aku buat. Jadi panduan dia adalah apa yang ada sekarang ni, akhirat tu adalah menjadi kompas dia. Petunjuk dia, apa dia nak lakukan, akhirat adalah lebih utama daripada keadaan sedemikian. Dalam keadaan macam ni, walal akhiratu khairul laka minal ula ni adalah gambaran kepada Rasulullah. Nanti Allah Ta'ala akan memberikan kurniaan yang lebih utama pada hari akhirat. Gambaran yang sedemikian. Kalau kesusahan yang Rasulullah lalui pada hari ini dengan untuk berdakwah dan sebagainya, kehidupan akhirat itu akan memberikan yang lebih baik nanti pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz minta maaf untuk apa ni kita patah balik sikit tadi kan. Tadi Ustaz ada sebut tentang orang kafir ni dia gembira seolah dia troll Rasulullah seolah-olah macam Rasulullah ni penipu Rasulullah ni penipu. Jadi bila dah wahyu tak turun tu memang betul lah sebenarnya Rasulullah ni penipu. Jadi apa ni nak tunjukkan betul Ustaz, maksudnya orang-orang kafir yang halang dakwah Nabi tu Ustaz kan, dia sampai tahap rasa gembira lah sebenarnya Ustaz. Betul. Dia orang ni sebenarnya kalau kita perhatikan satu persatu, kaedah tekanan tu, satu untuk membenamkan diri Rasulullah, menghalang dakwah. Yang kedua, dia sebenarnya character assassination. Maknanya dia nak bunuh karakter Rasulullah. Mula-mula dia bunuh karakter tu dari aspek tekan dulu dia punya motivasi. Lama-lama dia membina karakter untuk Rasulullah. Dia kata tadi Rasulullah penipu. Katakan macam tu, wahyu tak datang pun. Kemudian lepas tu dia kata Rasulullah ni ahli sihir. Wa ma huwa biqauli sahir, katakan macam tu. Dia kata Rasulullah ni penipu. Kemudian dia kata ni Rasulullah ni ahli syi'ir. Ahli syi'ir ni pandai berbicara lah, memukau dengan sekarang ni banyak orang pandai cakap-cakap tapi tak buat, katakan macam tu. Padahal Nabi tak reti baca kan? Tak reti baca. Betul. Kemudian dia kata Rasulullah ni kahin pula. Kahin ni boleh telik masa depan dan sebagainya. Ini semua kata-kata sebenarnya untuk membina persepsi masyarakat kepada Rasulullah. Sebenarnya selain daripada membenamkan dia orang suka macam tu kerana dia nak bunuh karakter Rasulullah, tetapi dia tak sedar apa yang disifatkan kepada Rasulullah tu sebenarnya semua sifat-sifat yang mengandungi elemen supernatural. Kalau yang sahih tu tadi, ahli sihir ni memang ada elemen supernatural. Dia boleh, kalau ahli sihir yang dalam kartun, dia boleh naik penyapu terbang. Katakan macam tu. Dia boleh buat sihir, dia boleh buat luar biasa. Kalau jalan dia boleh hantar saka. Dia boleh hantar saka. Katakan macam tu. Dia boleh beli saka. Dia boleh macam-macam lah cerita dia. Jadi dia ada elemen supernatural. Kahin tu tadi boleh baca cilik masa depan pun juga ada elemen supernatural. Dan juga syair tu tadi memukau manusia dengan kata-kata syair dia semua. Ada orang mempunyai elemen supernatural. Sebenarnya dia tak perasan. Orang yang dia tuduh sebagai penipu dan sebagainya, rupanya Nabi yang secara, kalau kita fikir secara logik, dia ni memang ada elemen supernatural, tak sama macam manusia biasa. Tapi kerana sikap dia tu bergembira dan cuba untuk menjatuhkan orang, itu yang menyebabkan dia tenggelam, terhijab. Maknanya macam tu kan, kerana excited sangat nakkan orang jatuh, dia tak perasan kebaikan yang orang tu ada. Kebaikan orang tu ada. Okey. Kalau kita tengok nanti Allah Ta'ala janji ayat yang keempat, kelima, akhirat nanti adalah lebih utama dan Allah Ta'ala akan, kalau kita sabar, Allah Ta'ala akan walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Ta'ala akan memberikan yang kurniaan Tuhan kepadamu sehingga engkau menjadi redha. Yang ni macam-macam. Apa yang dimaksudkan Rasulullah akan redha? Fatarda. Dia kata walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang dimaksudkan dengan kamu redha? Ada yang macam-macam. Ada yang kata umatnya ni akan diampunkan semuanya, dikurniakan syurga dan sebagainya, dikurniakan syafaat dan sebagainya, macam-macam penafsiran. Tetapi yang paling penting adalah Allah Ta'ala memberikan yang tidak diberikan kepada umat lain, kepada ataupun para nabi lain, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok ayat 1 sampai ayat 5, sebenarnya motivasi untuk diri seseorang sekiranya dia menerima tekanan. Orang ejek ke, stres dengan family dan sebagainya,
Dia 1-5 lah untuk memujuk diri dia. Ayat 6, kalau kita tengok Allah Ta'ala dah ubah sikit dia punya view dia tu. Allah Ta'ala kata alam yajidka yatiman fa'awa. Apakah engkau lupa? Bukankah kami dapati engkau seorang yatim lalu kami lindungi kamu. Yang ayat 6, 7, 8 ni adalah step Allah Ta'ala cuba untuk bawa kita muhasabah diri. Allah Ta'ala kata, ingat tak dulu engkau adalah anak yatim. Kadang-kadang Allah flashback balik lah. Ya, flashback balik. Tengok 3 ayat ni. Bukankah dulu engkau anak yatim dan kami dapati engkau ni orang yang bingung, lalu kami wawajaraka dhalan, yang tidak mempunyai petunjuk, kami beri hidayah. Wawajaraka ailan, kami dapati engkau ni seorang yang kekurangan, kami beri kecukupan. 3 sifat ni disifat kepada Allah. Engkau anak yatim, engkau tidak mempunyai hidayah pada asalnya, dan engkau adalah orang yang miskin ataupun tak kaya lah, maknanya tidak kekurangan macam tu. Kalau ini dia sebenarnya ni muhasabah diri kita rasa kita stres, susah, Allah Ta'ala kata, ingat tak dulu? Allah Ta'ala bagi macam-macam. Ingat kisah Nabi Nabi Ayub. Dia kena sakit tu sampai semua orang lari daripada dia. Kan ahli keluarga dia lagi, kawan-kawan dia lagi, termasuk isteri dia lagi. 19 tahun ataupun ada yang maksimum ada yang kata 19 tahun. Tapi bila ditanya pada Nabi Ayub kata, Allah Ta'ala bagi aku dah 70 hidup tenang dah. Tak pernah sakit. Kan? Jadi saya tak boleh nak bayang maknanya dia hidup terlantar. Tak boleh nak bayang. Dia boleh kata Allah Ta'ala sayang lagi kat aku. 70 tahun aku dah hidup relax dah. Sama juga macam kita. Sekarang umur apa dah? Sekarang maknanya kalau 20-an, 30-an, 20-an tu Allah Ta'ala dah bagi hidup seronok dah. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji setahun je, kita pun rasa stres. Allah Ta'ala dah tak sayang kat aku kata. Tak, Allah Ta'ala kata tengok dulu apa yang Allah Ta'ala dah bagi dah pada kita. Ini memang cantik yang 6, 7, 8 sentap macam terbiasa sentap ni. apa ni kalau kita tengok kan, maksudnya kita boleh relate lah sebenarnya dengan kehidupan sekarang ni kan. Betul. Banyak orang down. Betul. Benda tu real lah, down dengan macam-macam masalah. Betul. Masalah kewangan, masalah dia planning benda tu tak jadi. Betul. Kan? Kalau kita tengok pun sebenarnya generasi yang ada sekarang ni, maknanya dengan kehidupan mereka yang baru melalui fasa PKP tu kan, dengan mereka tak boleh keluar, sebenarnya stres juga. Pelajar ni memang nature dia adalah budak, lagilah kalau budak-budak yang sekolah rendah, nature dia memang dia kena pergi bermain-main macam tu kan. Ini kita kepung dia macam tu dalam rumah, dia mungkin menghadapi tekanan. Kalau kita tengok tu satu part. Ada yang dulu saya ingat pada waktu PKP tu, pilot, geng-geng yang kita panggil aviation ni, diorang diberhentikan kerja kan, kapal terbang semua tak boleh. Ada pilot yang terjun bangunan pun ada, yang stres sampai bunuh diri, yang attendance flight tu, pramugari semua tu terpaksa kerja lain, sebagainya. Mereka semua mengalami tekanan tu tadi. Kita nak kembalikan balik kepada mereka. Ini Allah Ta'ala punya peringatan. Bukan kita nak kata Allah Ta'ala tak sayang, tetapi Allah Ta'ala ingatkan juga ada masanya nanti kita akan ditimpa kesusahan. Tapi ingat, sebelum tu Allah Ta'ala dah bagi macam-macam kesenangan. Nah, mungkin dia juga satu peringatan untuk diri kita dalam kesusahan tu. Kadang-kadang perlu manusia diingatkan. Macam tu lah. Okay. Sebelum tu Ustaz, kita nak buat sedikit promotion kepada penonton-penonton yang ada di luar sana. Di depan ni kita ada Maghfirah Meal yang dikeluarkan khas oleh Yayasan Maghfirah. Tapi Maghfirah Meal sebenarnya tuan-tuan ni bukan untuk kita jual kepada orang untuk makan. Tapi sebenarnya Ustaz, kita Maghfirah Meal ni adalah satu produk tajaan kepada mana-mana individu dan mana-mana organisasi yang berhasrat untuk menaja orang-orang yang ditipu bencana. Contohnya macam yang baru ni Ustaz kan, banjir dekat banjir gempa bumi dekat Cianjur, dekat Terengganu, dekat Besut apa semua yang paling teruk sekarang ni kan. Jadi kita adakan Maghfirah Meal ni. Apa yang ada dalam Maghfirah Meal? Dalam Maghfirah Meal ni kita ada, kalau saya tahu, kita ada nasi dan juga lauk serta pack pemanas. Benda ni benda baru. Sebab apa? Sebab biasanya Ustaz, kalau orang yang tiba bencana ni, dia orang kalau dah kena banjir, contoh misalnya, barang dapur habis. Betul. Kan? Kalau bagi barang asas, nak masak macam mana? Jadi kita sediakan benda ni, mudahkan untuk dia orang masak. Pemanas tu kalau diisi dengan air banjir Ustaz kan. Air banjir pun boleh. Pemanas tu dia macam memanaskan. Betul Ustaz. Dia macam
device ke warp. Jadi ini satu benda baru yang kami buat. Hebat. Kami mohon untuk tajaan supaya kita dapat berikan kepada mereka yang membutuhkan, insya-Allah. Mana ni tak jual kat supermarket Tak jual, Zaz. Ni macam masuk jadi ingat ada produk baru. Okey. Sebab kita cerita tentang down tadi kan. Maksudnya ini antara inisiatif kita lah untuk orang-orang yang tiba macam ni. Okey, kita boleh sambung. Okey. Kemudian kita tengok ayat yang tadi kita dah tengok wajaka dhalan fahada, alam yajidka yatiman fa'awa. Dah jadi kamu dulu anak yatim, kamu dulu tidak mendapat bimbingan, kamu dulu susah, semua kami dah bagi dah bimbingan. Habis dekat situ, ini tindakan pula. Tadi mula-mula Allah Ta'ala ingatkan, Allah Ta'ala tak marah. Kedua, Allah Ta'ala kata muhasabah diri. Tengok dulu kan kamu susah. Yang ketiga adalah bimbingan, jangan buat kepada orang lain. Kalau kita rasa kita susah, anak yatim pun lagi susah. Fa'ammal yatima fala taqhar. Allah Ta'ala kata jangan kamu berkeras. Kalau tengok kat sini, maka dengan terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenangnya. Sewenang-wenangnya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang meminta-minta jangan kamu mengherdiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmatmu hendaklah engkau nyatakan, iaitu engkau syukurkan. Tadi yang ketiga ni adalah ayat terakhir tentang step buat diri kita pula. Dulu kau dah susah dah, aku dah bagi bantuan. Sekarang ni kalau kau jumpa orang yang susah, jangan pula herdik mereka. Jangan buat sewenang-wenangnya dengan mereka. Jadi surah Duha ni macam ada 3 step untuk menyantuni orang yang mengalami tekanan. Kalau susah, ingat Allah Ta'ala dan ingat dulu kesusahan ataupun kelebihan yang Allah Ta'ala pernah beri kepada kita. Dan yang step seterusnya, jangan pula kita merendahkan orang lain. Terutama kat sini dia sebut anak yatim 2 kali. Kan perasan kan? Mula ingatkan Rasulullah ni tentang anak yatim. Yang kedua, diingatkan juga jangan anak yatim ni kita melakukan sewenang-wenangnya. Kerana anak yatim ni, Allahu Akbar, kita semua, saya ingat waktu Yayasan Maghfirah panggil saya untuk agihkan bantuan kepada anak yatim. Waktu bagi bantuan kepada anak yatim tu, saya terfikir tau. Sebab anak-anak tu bayi anak-anak saya. Betul lah. Jadi kita terfikir kalau aku tak ada esok, macam mana anak aku? Macam tu kan. Macam mana budak-budak ni survive? Macam mana? Dah habis masa ke? Warning. Jadi dia Warning kita. Okay. Kalau kita tengok Allahu Akbar, macam mana kalau anak aku sendiri macam tu, macam mana? Jadi betul lah. Mana kita terfikir dulu Rasulullah lagilah susah. Bukan aja mak ayah tak ada, atuk pun tak ada, duduk dengan pakcik. Pakcik dia Abu Talib tu anak 10 orang. Dan Abu Talib ni bukan orang yang kaya macam Abu Lahab, bukan orang senang. Jadi bayangkan kita kalau duduk dengan pakcik kita lah, pakcik kita pun bukan senang. Jadi kita memang kena survive sendiri. Jadi sama dengan keadaan anak yatim ni, cuba kita duduk tempat dia orang. Sebab tu Rasulullah suruh selalu bersama dengan anak yatim, usap kepala anak yatim sebab nakkan feel tu. Saya duduk terbayang kalau kena kat anak aku ni, aku tak ada katakan kan, kita meninggal ke apa ke, macam mana anak aku nak survive? Itulah kesusahan yang dilalui oleh anak yatim tu tadi. Jadi tak heran kalau dalam Quran memang banyak kali disebutkan tentang anak yatim, tak beri makan kepada orang miskin, tak bantu anak yatim. Kerana ini golongan yang dalam masyarakat dia perlukan sokongan daripada kita. Orang yang tidak ada, kalau kita susah, mana stres, exam tak lepas semua, mak ayah ada lagi. Tapi yang ni dia nak mengadu dengan siapa? Katakan macam tu. Nak luah kat siapa? Begitu juga dengan orang yang meminta-minta tu tadi, jangan dikerti. Okey. So maksudnya Ustaz, saya ada tengok satu poin menarik kat sini. Dulu awal-awalnya Rasulullah kena kutuk, kena herdik dengan orang kafir. Tapi last kali Allah Ta'ala sebut jangan kau balas balik benda yang sama. Macam dia macam seolah nak kata jangan kau balas balik kejahatan tu kepada orang yang buat jahat dengan kau. Jadi itu sebenarnya satu benda yang dia kalau orang buat jahat kat kita kan, bila tiba masa macam kita inilah masa aku kan, memang aku akan bagi sampai habis kan. Rubi ada batas, ada hari boleh balas. Ada hari boleh balas. Macam tu. Tapi kat sini dia menarik Ustaz, sebab ada rubi ada batas, tapi ada hari jangan boleh balas. Betul. Itu sifat Rasulullah. Kalau kita tengok Aisyah pernah tanya kat Rasulullah. Aisyah tanya pada Rasulullah, dia kata halata alaika yawmun kana asyadda min yawm. Satu minit. Pernah tak datang kepada engkau hari yang lebih dahsyat daripada perang Uhud? Perang Uhud ni topi besi Rasulullah pecah. Muka luka, gigi bawah mata, macam-macam luka, dan ada yang kata Muhammad dah dibunuh pun.
Tapi bila ditanya tentang soalan tu, Rasulullah kata yang hari yang lebih dahsyat daripada perang Uhud adalah hari ketika hari dia berdakwah kepada orang Taif. Apa yang berlaku kat orang Taif kan, dia orang baling Rasulullah apa semua tu. Rasulullah berada, kalau dalam hadis kata wa ana mahmumun ala wajhi, aku berada yang dalam keadaan sangat stres. Tetapi bila didatangkan malaikat untuk balas balik ketak pada penduduk Taif, Rasulullah kata tak. Ini istimewanya Rasulullah. Macam mana kalau kita pergilah hancurkan kau tu. Tapi tidak pada Rasulullah. Maknanya orangnya adalah sangat santun, dan apa yang lebih utama, dia akan kata ataupun dia akan khususkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Okey. Habis sampai tu. Dah masa. Dah. Okey. Jadi so kita ucapkan terima kasih banyak pada Dr. Ustaz Dr. Sanusi Azmi atas kesudian untuk bersama dalam episod kali ini mentadabbur surah Al-Duha. Jadi kepada tuan-tuan di luar sana, komen di bawah sekiranya ada surah-surah ataupun ayat-ayat Al-Quran yang ingin untuk kami sama-sama bawakan kepada anda, tadabbur bersama, mendapat pengajaran bersama, boleh tulis di ruangan komen. Jadi jangan lupa tekan like, share video ini dan subscribe channel YM Podcast di skrin anda. Jangan lupa untuk kita sama-sama sekali lagi dalam episod seterusnya. InsyaAllah. Dan yang paling penting adalah kita di Yayasan Maghfirah, kita akan sentiasa terbuka untuk tuan-tuan dan puan-puan menyumbang sedikit sebanyak untuk membantu masyarakat-masyarakat yang memerlukan golongan-golongan asnaf supaya kebaikan-kebaikan dapat tersebar dan kesenangan-kesenangan juga dapat dirasai oleh masyarakat-masyarakat yang lain. InsyaAllah. Klik yayasanmaghfirah.org di skrin anda untuk menyumbang. Sekian saja YM Podcast kita pada hari ini. Saya Ibrahim. Saya Khairul Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama.